Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita menggunakan kitab Syama'il Muhammadiyah dan kita masuk dalam bab berkaitan dengan di hujung bab berkaitan dengan puasa. Tentu ada kitab muka hadis 298, muka surat 282 bagi yang sama cetakkan lah. Baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, Babu maja'a fi sawmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab berkaitan dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Saleh bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah, ayyul amali kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qalata ma dima alaihi wa in qalla. Amal saleh apakah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah, amal ibadat yang dilakukan berterusan meskipun sedikit. Baik. Kita masih dalam bab berkaitan dengan puasa. Ditanya kepada dua orang, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, berkaitan dengan apa amalan yang disukai, apa amalan yang paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapan yang diberi oleh kedua-dua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berfokus kepada amalan. Tidak sebut tentang puasa, tidak sebut tentang haji atau zakat ke, tentang amalan sunat, tasbih, tasbih dan sebagainya. Tetapi dua orang jawab berkaitan dengan cara. Ibadat mana Nabi buat pun, tapi style Nabi ni ada dua je. Satu, walaupun ibadah tu dilakukan sedikit, tetapi yang lebih fokus dia adalah berterusan. Nabi SAW kalau buat sesuatu amalan, Nabi suka buat tu berterusan. Maknanya tak suka putus amalan tu, walaupun sikit. Maknanya dalam Islam ni kita tak digalakkan buat ibadat sekaligus. Contohnya satu hari baca Quran 30 juzuk, kemudian tak baca dah 30 bulan. Ataupun Ramadan tahun lepas tu lah Quran sampai terguling-guling baca, hebat sangat ni. Tapi lepas pada tu tak baca langsung dah Quran. Itu dalam syarak ni dia tak apa suka perangai gitu. Yang disuka ni macam mana? Sikit je kita buat. Tak banyak, sikit je. Tapi ada, esok ada lagi, esok ada lagi, esok ada lagi. Itu nama dia adalah istiqamah. Dalam bahasa mudah kita faham, istiqamah ni satu benda yang sangat disukai di dalam syarak. Kita ni tuan-tuan nak buat amalan itu bukan satu persoalan. InsyaAllah kita boleh buat. Contoh, kita boleh baca Al-Mulk tiap-tiap. Boleh baca Al-Mulk malam ni, boleh tak? Boleh, insyaAllah. Isyak kita baca. Tetapi
nak memastikan kita berterusan baca Al-Mulk tiap-tiap malam, itu bukan satu perkara yang mudah. Itu bukan satu perkara yang mudah. Dan perkara istiqamah ni yang sering dibuat dengan hebatnya siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak mana? Contohnya qiyam. Contohnya adalah sunat sebelum subuh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tak pernah tengok Nabi tinggal solat qabliyah subuh sama ada dalam muqim atau musafir. Maknanya Nabi letih ke, Nabi pergi mana ke, Nabi berjalan ke, amalan yang selalu Nabi buat ni Nabi tak tinggal. Dan amalan yang kita buat selalu, dia tak tinggal, dia ada kesan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun amalan tu sikit dan kecil, tapi amalan tu akan memberi kesan yang sangat luar biasa. Jadi kita jadikan amalan sunat sebagai satu istiqamah. Saya selalu habaq, kita balik rumah, kita cari dalam hidup kita ni, apa benda dalam hidup kita, amalan sunat yang kita selalu pegang. Contoh, qabliyah maghrib ke, qabliyah ish ke, qabliyah lah. Qabliyah zuhur, qabliyah asar. Qabliyah ni kita memang tak tinggal. Kita balik rumah, duduk di kusyen rumah tu, atau duduk di kat rumah tu, kat dapur ke, duduk kita fikir kan, dalam banyak-banyak benda sunat, apa yang aku tak pernah tinggal. Maksudnya aku memang jenis pegang benda tu. Duha ke, atau aku rajin selawat sehari 1000 kali ke, aku rajin. Kalau tak ada, malam ni kita buat satu keputusan lah. Apa benda yang kita nak finalize dalam hidup kita, yang kita nak jaga bagi elok. Baca Quran ke? Ada orang dia tiap-tiap hari kalau tak baca Quran, dia tak boleh. Ada orang kalau dia tak sedekah sehari, dia tak boleh. Dia tak senang duduk. Ada orang kalau dia tak tolong orang, dia tak boleh. Tak kira lah benda tu. Tapi benda sunat. Benda fardu saya tak heran dah. Sebab level tuan-tuan hak main ngaji ni, insyaAllah tak tinggal lah semayang sunat. Semayang fardu. Level tuan-tuan hak main ngaji ni, insyaAllah tak ada lah keluar rumah tak pakai tudung, tak ada lah. Tak ada bulan puasa, tak bayar zakat, tak ada. InsyaAllah. Level ni level hebat dah. Tapi yang kita kena perbetul adalah berkaitan dengan apa? Amalan-amalan sunat. Dan itulah yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Nabi suka buat secara istiqamah. Istiqamah ni ada di mana? Dalam surah Hud. Ketika ditanya pada Nabi SAW, apa? Laqad shibta, wahai Rasulullah SAW, kamu ni kami tengok dah berubah-ubah dah kepala ni. Maka kata Nabi SAW, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang telah menyebabkan aku jadi berubah ni adalah apabila aku membaca surah Hud dan beberapa surah yang seangkatan dengan dia. Kata ulama, apa yang ada dalam surah Hud sehingga menyebabkan Nabi SAW bila Nabi tadabbur atau fokus surah Hud tu sampai berubah rambut Nabi? Kerana ada satu ayat dalam surah Hud yang Allah Ta'ala sebut, fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad SAW, hendaklah kamu istiqamah seperti mana yang diarahkan oleh Allah kepada kamu. Maknanya, perkataan istiqamah tu kita nak buat boleh, tapi nak berterusan tu bukan satu benda yang mudah. Jadi saya doa pada saya dan tuan-tuan semua, kita dapat berterusan melakukan amal sehingga ke hujung usia kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis tadi tu okey, tak apa. Yang saya terang kat tuan-tuan. Kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastaka thumma tawadda'a. Thumma qama yusalli faqumtu ma'ahu fabada'a fastaftaha al-baqarah. Fala yamurru bi ayatin rahmatin illa waqafa fasa'ala. Wala yamurru bi ayatin bi ayati adhabin illa waqafa fata'awwada. Thumma raka'a famakatha raqi'an
raki'an biqadri qiyamih wa yaqulu fi ruku'i subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah thumma sajada biqadri ruku'ihi wa yaqulu fi sujudihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah thumma qara'a Ali Imran thumma suratan yaf'alu mithla dzalika. Pada satu malam saya bersama dengan Nabi SAW. Beliau membersihkan diri, gigi, berwuduk dan bangun mendirikan salat. Aku salat bersama dengan Nabi SAW. Siapa kata? Sayyidina Auf bin Malik. Ini kesemayang apa? Kata Imam Bajuri dalam Mawahid Ladunia, semayang yang dimaksudkan di sini adalah malam Al-Qadar, yakni salat yang dilakukan Nabi SAW itu adalah salat tarawih. Beliau memulakan salat dengan membaca surah Al-Baqarah. Kata Imam Bajuri dalam syarah Syama'il, hadis ni cerita kat kita, Nabi SAW baca semayang tarawih atau qiyam dengan bersugi, ambil wuduk dan diikuti dengan mengerjakan salat. Tapi yang peliknya, dalam hadis ni bukan pelik. Dalam hadis ni disebut fabada'a fastaftahal baqarah. Dimulakan beliau memulakan salat dengan membaca surah Al-Baqarah. Sedangkan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tak sah sembahyang orang yang tidak baca surah Fatihah. Tapi di dalam hadis ini, Sayyidina Auf kata, Nabi buka semayang dengan surah Al-Baqarah. Maksud dia apa, kata ulama? Kerana Fatihah itu sudah ma'ruf bacaannya. Tak perlu diulang benda yang sama. Sebab Fatihah mestilah kena baca. Kerana surah selepas daripada Fatihah, ketika kita qiyamul lail itu, maksudnya ada 114, 113 tolak Al-Baqarah, tolak Fatihah. Jadi kita boleh baca mana-mana surah. Surah mana yang Nabi baca dalam 113? Kata Sayyidina Auf, Nabi baca SAW surah Al-Baqarah. Jadi Fatihah tak disebut kerana ma'ruf bacaan Fatihah di dalam sembahyang macam biasa. Memulakan dengan baca surah Baqarah. Baqarah ni saya maksud tuan-tuan 3 juzuk lah. Baqarah ni 3 juzuk. Apabila sampai pada ayat mengenai rahmat, maka beliau berhenti dan berdoa. Apabila sampai pada ayat azab, beliau berhenti dan doa, memohon perlindungan. Kemudian beliau rukuk lama seperti berdiri. Beliau baca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Maha suci zat pemilik kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Sesudah itu, beliau sujud yang lama seperti rukuk dan baca subhana dzil jabarut lagi. Maha suci Allah yang memiliki kuasa, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian Nabi SAW membaca Ali Imran dan surah berikutnya. Beliau kemudian melakukan hal yang sama bagi setiap rakaat. Baik. Baginda Rasulullah SAW baca surah yang panjang. Satu surah Al-Baqarah dan satu surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini, surah Ali Imran tu sampai juzuk 4 dah. Maknanya 1-2 rakaat semayang tu baca sampai hampir-hampir 4 juzuk bacaan Nabi SAW. Tapi bila baca ayat, sampai pada ayat tu maknanya ada respon. Contohnya ayat tu was'alullaha min fadli, mintalah pada Allah tu kelebihan. Maka Nabi doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah kelebihan dan kemuliaan padaku. Doa tak apa. Dia tidak membatalkan sembahyang. Sebarang doa. Sebab tu tuan-tuan tengok, Imam Sudais, Imam Mekah, di dalam doa, masa doa kunut tu, dia bukan baca doa hak Nabi ajak ya. Doa yang macam-macam. Yang doa. Antaranya apa dia? Allahumma selamatkan rakan-rakan ikhwanana fi Palestin, fi Suria,
wa fi kulli makanin. Doa-doa keselamatan untuk Palestin tak ada dalam hadis, tuan. Doa keselamatan untuk Syria, doa untuk Yaman, doa untuk negara-negara tu tak ada dalam teks yang Nabi pernah habaq. Dan banyak lagi yang Syekh sudah doa tu yang tak ada pun. Doa tu doa dalam bahasa Arab, tapi dia versi doa dalam semayang. Batal semayang tak? Dia takkan membatalkan semayang. Selagi dia doa, selagi dia bahasa Arab. Kalau dia doa tapi bahasa Melayu, boleh batal. Kalau dia bahasa Melayu tapi dia, sama jugalah, sama ada dia bahasa atau tidak. Yang penting bukan bahasa selain pada bahasa Arab. Dan dia adalah doa. Kalau bahasa Arab tapi bukan doa, boleh jadi batal. Walaupun satu patah perkataan. Contoh, tuan semayang, kalau dalam bahasa Arab, dalam Muniyatul Musalli, dia bagi contoh qaf. Qaf tu, dalam bahasa Arab, kalau baris bawah, qi. Qi tu maksudnya berhati-hati. Orang panggil beware. Kita duduk semayang, ada orang nak jatuh, nak jalan, contoh orang buta, dia nak jatuh dalam parit. Kita semayang, kita kata, qi, kita cakap gitu. Satu perkataan-perkataan yang membawa maksud batal semayang kita. Walaupun bahasa Arab. Dengan tujuan berkata-kata tanpa. Dengan sedar dia cakap benda tu. Tapi kalau tak sedar, dia cerita lain. Kalau sedar, tak boleh. Bahasa kita ada tak? Satu. Contoh. O tu bahasa Melayu kan? Satu patah perkataan boleh batal. Contohlah, orang perempuan duduk sembang dua orang. Suami dia semayang dalam bilik. Contoh. Mereka duduk sembang dua orang. Sembang cerita tu, cerita ni. Suami dia duduk semayang tu. Hantar tak semalam aku pi jumpa kawan aku, isteri dia sembang, suami dia bilik. Jumpa kawan aku. Lepas tu dia kata, periuk noksa tu ada murah. Kami mengikut sebulan 60. Aku bayar dah bulan pertama tu. Nanti aku nak surprise dekat suami aku nanti bulan 3 nanti aku dapat. Suami dia semayang. Suami dia tahu, begitu. Contoh. Batal tak? Batal. Sebab dia respon pada apa isteri dia cakap tu. Maksudnya, orang beli tak nak aku. Macam tu lah. Batal. Sebab satu patah perkataan. Batal. Baik, daripada hadis ni kita dapat beberapa benda lah. Antaranya adalah galakkan bersiwak sebelum menjalankan qiyam atau qiyam Ramadan, solat tarawih. Jadi bukan kata untuk qiyamul lail di waktu malam. Bila-bila waktu nak semayang, maka sunat kita ni ketika berwuduk kita menggunakan kayu sugi atau siwak, kena membersihkan mulut seolah-olah kita berinteraksi, berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Quran, maka mulut kita tu sunnahnya dibersihkan. Paling baik dan terbaik sekali gunakan siwak. Terutama di waktu malam bila kita bangun, mulut kita dah mula berbau gigi dan sebagainya, menggunakan kayu siwak tu satu benda yang sangat baik dan bagus. Dan yang kedua adalah galakkan memohon rahmat setiap kali bertemu dengan ayat rahmat dan berlindung daripada setiap kali daripada jumpa ayat-ayat berkaitan dengan azab. Baik, termasuk dalam bab berikutnya, bab berkaitan dengan babu majaa fi qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Baik, dalam ni ada 1 2 3 4 5 6. Apa hadis? 7 8 hadis yang memberi pada kita gambaran bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Jadi Nabi ni Quran turun kat dia. Macam mana hak Nabi baca, macam itulah bagusnya kita pun baca dan ikut style Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Baik. Hadis yang pertama adalah hadis daripada Ya'la bin Mamlak melaporkan annahu sa'ala Ummu Salamata an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Adalah
kata Ya'la bin Mamlak radhiyallahu an tanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengenai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran dengan jelas, perkataannya perkataan demi perkataan. Hadis ini dia beri satu gambaran pada kita cara Nabi SAW baca dengan jelas sehingga orang yang dengar dapat menghitung huruf yang dituturkan dan kalimah-kalimah yang dibaca. Kata ulama, maksud cara yang disebutkan oleh Sayyidatina Ummu Salamah itu adalah Nabi SAW membaca dengan tartil, yakni elok, dan membaca mengikut tajwid satu ayat. Harfan, ayatan. Satu ayat demi satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Satu. Bukanlah style lagu baca tu. Macam tu tak. Saya nak abang satu ayat berhenti. Satu ayat berhenti. Satu ayat berhenti. Habis Ustaz, kalau kami baca Quran sambung salah ke? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Tok Imam Tarawih baca. Boleh ke baca macam tu? Boleh. Tak salah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab memang huruf Quran tu dia baris habis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nun tu dia tak bersukun, dia berpatah. Sebab kalau hang nak sambung, boleh sambung dalam ayat tu. Sebab tu ada hamzah wasal, ada bacaan dengan hamzah qata' dan sebagainya. Ada bacaan iqlab, ayat hujung nak sambung ke ayat berikutnya. Jadi, paling terbaik, salah lah bahasa Melayu tak boleh sebut paling terbaik. Tak boleh dua kali perkataan. Sama ada terbaik atau paling baik. Macam ni yang cikgu main ajak, dia ajak bahasa Melayu pula. Paling bagus sekali, boleh paling bagus sekali. Hak paling bagus mengikut cara yang Nabi SAW ajak pada kita. Kalau kita baca sambung, tidak menjadi satu kesalahan. Boleh tak apa. Afdalnya, baca yang Nabi ajak dekat kita, itu yang terbaik sekali. Kalau sambung, tak apa. Tarawih, biasanya kalau kita baca 30 juzuk, di Pulau Pinang masih ada lagi beberapa masjid dalam bulan puasa dia khatam 30 juzuk. Satu malam sejuzuk suku atau sejuzuk setengah lah. Paling biasa sejuzuk suku. Sejuzuk suku sampai malam 27 boleh khatam. Dijangka lah. Saya tak tahulah di Kedah ada lah. Kita ni 8 kita seronok lah kan. 20 seronok juga. Kalau tu imam baca panjang kita boleh. Tak ramai lah boleh tunggu. Biasa lepas 8 dia bercungit ya. Hak tunggu sampai 20 ni biasa siapa? Sini tuan-tuan bagus ya. Kalau kami Pulau Pinang hak tunggu ni Bangladesh je tunggu. Hak bantu simen tengah panas rembang tu bekerja macam nak mampu tu dia sebenarnya lama. Hak kita geng pejabat tu sains saja tu malas. Oh letih hari ni, letih apa tak tahu. Dia kuat sembahyang tu. Jadi kalau kita sembahyang tarawih waktu malam tu kadang-kadang bacaan imam tu dia bersambung-sambung. Bukan niat dia tak mau ikut sunnah. Dia nak kalau boleh orang duduk belakang tu dia taklah rasa terlalu panjang. Dan kalau boleh dia nak galakkan orang duduk pula pada hari berikutnya. Tapi dulu kalau tuan-tuan ingat awal 1990-an macam tu di Masjid Negeri Pulau Pinang ada satu qari yang nama dia adalah Syekh Abdul Rahman Paduka. Syekh Abdul Rahman Paduka ni dia jadi imam di Masjid Negeri. Dia asal orang Thailand. Bacaan dia Masya Allah. Saya pun tak pernah ada peluang lah. Masa saya duduk di Mahat tu dia meninggal dah. Saya difahamkan tarawih dia habis pukul 12 atau 12.30.
Dan dia baca macam tu lah. Macam ni lah, sebiji lah seketui. Macam Syekh Halil Husairi kat Madinah tu baca macam tu, sebiji. Bismillahirrahmanirrahim. 30 juzuk baca. Satu malam, juzuk suku, juzuk setengah. Macam tu lah. Tapi yang hebatnya, sampai 12.30 orang tak balik. Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah orang naik bas daripada ni, daripada Sungai Petani, pada Al-Ustaz, pada Jitra, pada Ipoh, mai satu bas, kira pagi tu mai, buka puasa Masjid Negeri, sembahyang tarawih dengan dia, malam tu baru balik. Kerana terlalu, mungkin bukan suaranya sedap, dia punya amalan dia jenis akhlak yang baik. Allah bagi roh dalam bacaan tu, Allah bagi. Walaupun dia baca panjang, orang jadi seronok nak tunggu, nak duduk, nak dengar tu. Tu kadang-kadang amalan-amalan orang tu luar biasa tu lah. Jadi kita janganlah kecam adik-adik tahfiz kita yang jadi imam tu. Kadang dia baca bersambung. Tapi tak apalah tuan-tuan dia baca. Cuma jangan baca sampai terabuk kita pun tak tahu. Tak faham butiran ayat yang dibaca. Itu baru tak betul. 1-2 ayat dia sambung macam tu tidak menjadi kesalahan. Tapi kalau kita memilih untuk baca sebiji-sebiji satu-satu ayat, itulah yang paling bagus sekali. Tapi kita duduk belakang. Dulu saya jadi imam. Satu pakcik tu main. Masa tu balik cuti Mesir. Lepas tu terawih kita cari tempat lah kan. Lepas tu pergi. Pakcik tu main kat saya. Dia kata, adik, nanti adik jadi imam. Adik baca pendek-pendek tau. Adik jangan baca panjang-panjang kan. Ujung pakcik tu dah tak ada lah. Kalau saya pergi kuliah lepas tu lagi, saya kata, dulu kita budak pakcik kan. Budak-budak lah. Dia kata, baik-baik pakcik, saya baca pendek-pendek pakcik. Saya tu. Lalu kalau mak kata, pakcik nak balik, pakcik balik lah. Pakcik tak duduk. Semayang terawih, semayang kat rumah tu. Lagi senang. Okey. Hadis kedua. Kata Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala maddan. Aku bertanya dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Beliau menjawab, beliau memanjangkan bacaan, yakni sesuai dengan hukum tajwid. Maknanya adalah baginda memanjangkan di tempat-tempat yang perlu panjang dan dipendekkan mengikut kadar harakatnya, bukan memanjang secara berlebihan. Maknanya Nabi SAW bila baca Quran tu, panjang pendek tu dijaga bagi elok. Saya nak ingatkan jugalah pada kita, kadang-kadang pada hari sajadah pagi Jumaat tu, kadang imam tak main. Walaupun sesetengah masjid dia dah bubuh kain rentang Fatihah ni sajadah dengan insan tu, bubuh kat depan. Jadi kalau kita agak tak fasih atau tak lancar, panjang pendek kita tak kemas sangat, maka adalah baiknya kita tak mesti baca surah sajadah. Baca saja apa-apa surah yang lain, kerana kita bukan imam bertugas. Kita bidang terjun saja. Kalau imam yang bertugas, bacaan dia cantik lah. Kadang-kadang kita punya bacaan tu jadi meresahkan orang. Panjang pendek jadi tak betul. Jadi orang duk dengar belakang pun jadi tak syok betul. Tak apa baca surah Qul Huwallah, tak apa. Tak ada surah yang wajib dalam Quran kecuali Fatihah saja. Ada ruang, imam mai baca. Imam tak mai sakit perut, dia kata boleh tak tolong ganti. Kita baca biasa, tak apa, tak mesti saja dah. Dan selalu ingatkan juga, tak ingat tak apa. Dia semayang ni tuan-tuan, dia tenang. Kalau kita tengah baca Quran, Tok Imam, kita lupa ayat. Itu biasalah tuan-tuan. Kita manusia. Bukan mak kita ni. Nabi pun dah lupa tak? Ada. Tuan-tuan balik rumah, buka tafsir Al-Azhar, tafsir yang Hamka tulis, dalam tafsir ayat surah Al-Ankabut, hujung juzuk 21, Hamka ada bawa, bapa Hamka ada bawa satu hadis Nabi SAW semayang, di hujung ayat tu Nabi sangkut, Nabi lekat bacaan Nabi, baca tak ingat. Maka ada seorang sahabat Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu yang sambung bacaan Nabi SAW. Kemudian lepas ni Nabi tanya, siapa sambung bacaan aku? Siapa sambung? Orang semua tak beranilah, seriau lah.
Lama Nabi tanya pula ni. Habis kita, macam mana ni? Maka Abu Musa kata, saya Rasulullah. Sebab dia tak mau Nabi duk ulang-ulang. Macam Nabi duk sabut tanya orang tu. Dia kata, saya Rasulullah. Nabi kata, aku dah agak dah hang yang tegur aku tadi. Cuma Nabi kata, di kalangan hampa, ada orang yang ambil wuduk tak sempurna. Kelang kabut ambil wuduk, sehingga wuduk hampa yang tak sempurna memberi kesan pada bacaan aku. Maknanya, lepas ni, kalau Tok Imam lupa, jangan marah Tok Imam lah. Makmum lah ada satu benda yang tak kena tu. Dan kadang-kadang biasa kita lupa. Lupa tak apa. Contoh kita lupa. Kita try ambil. Contoh kita ambil wadduha wal laili idza saja ma wadda tak ingat. Kawan belakang tu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bila kita lupa, kita jadi kelang kabut. Walaupun aircon sejuk, kita jadi berpeluh. Kita takut. Kita ubah surah yang lain. Orang tegur, kita tak dapat. Kita ubah surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia ubah surah pula. Tapi main dengan gelabah ni tuan-tuan. Qul huwallahu tak ingat. Dia punya takut tu. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar kabirah. Dia merepek apa lah. Jadi kelang kabut lah. Macam tu maksud dia apa? Hang berhenti, hang rukuk aja. Tak payah pulun cari surah. Tak apa ke tak baca surah? Tak apa. Daripada hang duk ulang, dia tu duk tegak belakang, dia tu ambil uduk masuk pun, dia tu pun duk tegak pula kat atas, kelang kabut sebenarnya. Rukuk lah tak apa. Yang tak boleh rukuk bila? Fatihah. Lupa Fatihah. Iya. Sini jalan, sangkut. Duk iya situ je. Boleh rukuk? Tak boleh. Tak tahu orang kata iya kena pun tak boleh ingat lah. Iya apa tak tahu lah jadi sabut ke tu. Tak tahu baca lah, tak tahu. Hantar main keluar. Tak tahu nak baca lah, macam mana? Terus bacaan tak tahu. Dia lupa, dia tak tahu baca apa. Macam mana? Orang tegur pun tak boleh jawab. Rukuk tak boleh. Sebab tak habis surah Fatihah. Kita ada tengah kan? Kita tak mampu meneruskan baca Fatihah. Kalau Fatihah, tak boleh lagi kita rukuk tanpa sebab. Kalau dia rukuk, kita mufaraqah daripada dia. Kita pisah. Aku tak mau ikut dah Tok Imam ni. Aku semayang sendiri. Surah, tak apa. Apa surah tak ingat pun, biasa. Itu normal. Kuliah tak jumpa jalan balik ke, Izaja keluar masuk balik ke Al-Baqarah, Sulam balik keluar ke kuliah ke, dia pergi kat dia. Itu manusia biasa, lupa tu normal. Komputer pun kadang-kadang dia boleh rosak hadis dia. Jadi tang mana panjang, tang mana pendek. Itu bacaan yang tepat yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam hadis lain dinyatakan bagaimana cara bacaan Nabi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menjawab, bacaan dengan memanjangkan sebutan. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjangkan Bismillah dan memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Sayyidina Anas, dia baca dan dia tunjuk sampel pada Sayyidina Qatadah yang tanya, Nabi baca Quran macam mana? Cerita saya kat kami. Dia demonstrate bacaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mana panjang, tak mana pendek. Jadi kita ada ruang tu. Bacaan yang betul itu macam ni. Kita kena belajar tajwid ni kalau boleh. Kena belajar untuk betulkan sebutan kita. Tapi kita ni baca betul. Kita tak tahu. Itu rukun tajwid tu kita tak tahu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tepat kita baca. Orang tanya, Rahim belakang tu hukum apa? Ma'arik disukun ke? Mak lazim harfi muthaqal ke? Mat tabi'i ke? Mak rempit ke? Orang tanya kita. Dia kata, aku tak tahu hukum tajwid tu. Tapi bila kita kata hang baca tengok, betul je. Waqaf dia betul, tidak betul, dia punya semua cantik gitu. Tapi tahu tak? Tak tahu lah. Maka, orang dalam keadaan macam ni, dia sunat ambil tahu istilah tu, dia kena sunat ambil tahu. Mengaji. Kalau dia tak tahu, tak apa. Tapi janji bacaan dia betul. Macam bacaan kita untuk rukun semayang. Rukun semayang ada 13. Han tahu tak rukun yang 13? Dia confuse. Cuba han semayang, tapi dia semayang betul yang rukuk semua betul gitu. Semayang dia sah. Cuma dia tak
Dia tak tahu secara istilah. Macam ni lah. Orang tanya kat kita. Kita ada isu berkaitan akidah kalau kita tak hafal 25 nama Nabi. 25 nama Nabi tu wajib diingat sebagai Nabi yang 25 Nabi dan Rasul tu kita kena ingat. Dalam 124,313 ada 25 kita kena ingat yang Allah sebut dalam Quran. Tapi kita tak ingat susunan. Tapi kita tahu lah. Orang tanya kita, Ilyas tu Nabi ke tak? Nabi? Ada aku pernah ingat? Nabi Ilyas. Okey, Musa tu Nabi ke tak? Musa Nabi? Yahya tu Nabi ke tak? Yahya Nabi? Zakaria tu Nabi ke tak? Zakaria? Tak pasti ada member aku bawa Grab nama Zakaria. Tu tak lepas akidah kita. Sama macam anak isteri Nabi Kita kena tahu Fatimah tu isteri ke anak. Tak ingat anak ke berapa, anak daripada siapa pun tak apa. Tapi kita tahu Ibrahim tu adalah salah seorang daripada anak Nabi SAW yang laki yang dia meninggal ketika kecil. Kita tak tahu pun mak dia tu adalah Maria Qibtiyah, salah satu seorang daripada Ummul Mukminin. Tak apa. Tapi kita tahu itu anak. Orang tanya Aisyah tu isteri ke anak? Aisyah, isteri ke anak? Tak tahu. Dia confuse antara Aisyah dengan Fatimah. Yang tu ada isu sikit. Berkaitan akidah, ambil kenal Nabi anak-anak macam tu. Susunan dia tak tahu. Tapi dia tahulah bacaan tu. Sama macam kita. Kita tak tahu nama hukum tajwid tu apa. Tapi bila orang suruh kita baca, bacaan kita tepat, okey. Maka ambil belajar untuk tajwid. Cuma kerana bacaan Nabi SAW tu adalah bacaan yang senang dan mudah difaham. Lagi satu, kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi SAW yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqifu ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. Beliau memotong bacaan beliau pada setiap ayat. Beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin lalu berhenti. Kemudian baca Ar-Rahmanir Rahim berhenti. Kemudian baca Malik Yaumiddin berhenti. Macam kita habaq Nabi ni satu ayat itu bacaan yang terbaik. Cuma lah hadis ni dia tak sebut Maliki Yaumiddin. Disebut Maliki Yaumiddin. Ini nama dia qiraat. Kita baca Quran ni mazhab apa? Tak tahu Ustaz. Quran ada mazhab ke? Ada. Mazhab bacaan kita adalah daripada Imam Hafs. Daripada guru dia Asim. Bacaan kita ni mazhab Imam Hafs. Ada 7 bacaan qiraat Fatihah yang pelbagai. Saya pergi Mesir, pengkhususan saya adalah bahagian qiraat. Jadi kalau Tok Imam dia nak baca Fatihah dalam qiraat yang lain pada Imam Hafs, kena maklum kat jemaah. Nanti orang tak tahu. Orang kata kita baca salah. Contoh sebagai kita tuan-tuan, dalam qiraat dia ada banyak hukum tajwid yang tak ada dalam buku-buku biasa. Contoh, kita ada idgham kabir. Idgham kabir tu adalah antara 2 huruf bertemu dalam 2 perkataan atau 2 ayat yang berbeza. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim, Malikiyah. Rahim dengan Malikiyah. 2 tu kan. Imam Qumbul akan baca, Imam Susi akan baca, dia sambung. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian ada lagi, Ihdinas siratal mustaqim. Sad tu dia tukar jadi zai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi boleh baca siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang baca hum. Imam Hamzah, Imam Kisai baca hum. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Imam Qalun dia akan baca dengan hamzah wasal. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya ada sanad bacaan Qalun 30 juzuk daripada Baqarah sampai ke surah An-Nas 30 juzuk. Saya sempat talaqi di Mesir dengan Syekh. Ada. Kalau kita tak tahu, tanya. Jangan buat pandai. Jangan kata Tok Imam sesat baca Fatihah tak betul. Contoh Wadduha kan, dia ada Fatihah, dia ada
imalah bacaan dia. Wadduha ada bacaan baca wadduha 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 wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma khala walal akhiratu khairul laka minal ula. Peliklah ustaz tu. Ada tak mengaji, ada tengok drama nak orang nak cerita. Macam-macam. Ada 7 bacaan, semua tu mutawatir daripada Nabi. Bukti hadis yang kata Ummu Salamah kata Nabi baca Maliki Yaumiddin. Mutawatir boleh baca dalam sembahyang kita tak batal. Tapi hang kena tahulah. Kalau tuan-tuan sembahyang tarawih Masjid Azhar, Imam Syekh Hakim kalau dia jadi imam, 1 rakaat 1 qiraat. Tu puaka ulama-ulama hebat dia tu. 1 rakaat 1 lagu, bukan lagu tau, 1 qiraat. Lagi 1 qiraat lain, 1 qiraat lain. Pandai. Dia kena ingat dia punya setiap ayat tu. Maksudnya Quran tu dia ingat dah. Hak betul. Kemudian dia boleh ingat pula hak lain. Tu memang hebat lah tu. Ulama-ulama dia. Sekarang saya Syekh Muhammad Abdul Nabi, hak saya telaki dengan dia tu, dia ada imam Masjid Sendayan dekat Negeri Sembilan tu, dia salah seorang. Syekh Muhammad Abdul Nabi, pakar tu, memang semua qiraat modal kepala. Okey, nanti kita jumpa dalam siri akan datang, kita cerita berkaitan dengan cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.